Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap anda semua sentiasa berada dalam keadaan sihat dan berbahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini saya ada 3 kisah seram. Tanpa membuang masa, jom kita teruskan dengan kisah yang pertama. Selamat datang ke segmen Singgah Seram. Kisah ni diceritakan oleh seorang ibu, iaitu Kak Yati, nama samaran. Semuanya bermula apabila anak Kak Yati terlibat dalam satu kemalangan jalan raya, kemalangan ngeri. Akibat daripada kemalangan ngeri itu, seorang meninggal dunia dan seorang lagi cedera parah. Yang cedera parah itulah anak Kak Yati. Yang seorang lagi yang meninggal dunia tu adalah seorang perempuan yang berbangsa Cina. Selepas kemalangan tu berlaku, anak Kak Yati dah cedera parah macam tu, anak Kak Yati dikejarkan ke hospital. Memang teruklah keadaan anak Kak Yati. Jadi anak Kak Yati ni dirawat di unit rawatan rapi, ICU. Masa dimasukkan ke ICU tu, anak Kak Yati memang dah tak sedarkan diri. Dah koma. Lama anak Kak Yati koma, selama 2 bulan. Dan selama 2 bulan tu jugalah anak Kak Yati ditempatkan di unit ICU tu. Selepas 2 bulan, anak Kak Yati akhirnya sedarkan diri. Dah sedar daripada koma. Kak Yati sangat-sangat bersyukur. Tapi ada kabar buruk. Anak Kak Yati ni, walaupun dah sedar, dia lumpuh seluruh badan. Tak boleh gerakkan apa-apa anggota badan, kecuali mata. Cuma mata aja yang boleh bergerak. Kisah seram mula berlaku apabila anak Kak Yati dipindahkan ke rumah. Bila dah lumpuh seluruh badan, Kak Yati lah yang terpaksa jaga anak dia. Makan, minum, kencing berak anak dia, Kak Yati lah yang uruskan. Dalam bilik anak Kak Yati ni, ada macam-macam jenis alat lah. Alat bantuan makan, tiup makan tu. Ada alat sambungan kencing, maknanya pakai tiup lah untuk kencing. Jadi macam tu lah sehari-hari Kak Yati jaga anak dia. Bagi makan, guna susu, masukkan ikut tiup tu. Tolong jelumkan badan, mandi kat atas katil, lap-lap dengan air, macam tu lah. Kak Yati rasa lebih selesa jaga anak dia di rumah sendiri. Dan pada masa tu ramailah yang datang melawat. Jiran-jiran, saudara mara, kawan-kawan, semuanya datang melawat. Tapi semenjak anak Kak Yati dipindahkan ke rumah, Kak Yati mula terperasan anak dia ni yang lumpuh seluruh badan ni berkelakuan pelik. Macam yang kita sedia maklum lah, anak Kak Yati ni lumpuh seluruh badan. Satu-satunya anggota badan yang dia boleh gerakkan adalah mata dia. Kak Yati banyak kali dah terperasan, pada malam-malam tertentu, mata anak Kak Yati ni akan terbeliak, terbuka luas dan memandang ke arah merata tempat, atas, bawah, kiri, kanan. Dan setiap kali anak Kak Yati buat macam tu, anak Kak Yati akan pandang ke arah Kak Yati seolah-olah minta pertolongan. Macam ada sesuatu yang ditakut. Dia seolah-olah nak minta tolong pada Kak Yati ni, nak bagi tahu sesuatu pada Kak Yati. Tapi Kak Yati tak dapat faham apa yang dia nak bagi tahu. Memang lama perkara ni berlaku. Dah berminggu-minggu. Bila dah banyak kali jadi macam tu, Kak Yati ni lama-lama dia rasa macam frust. Rasa macam kecewa. Sebab dia sebagai seorang ibu tak dapat faham apa keinginan anak dia, apa yang anak dia bagi tahu. Sampai Kak Yati ni terasa diri dia tu tak guna. Seorang ibu yang tak guna. Padahal bukan salah Kak Yati, tapi nak buat macam mana kan? Macam itulah perasaan seorang ibu. Seorang ibu yang sayangkan anak dia. Kak Yati perasan perkara ni selalu berlaku pada waktu malam dan time suami dia tak ada kat rumah. Time dia dan juga anak dia je yang ada dekat rumah. Satu hari, adalah seorang jiran Kak Yati ni datang kat rumah nak melawat lah. Masa tu Kak Yati ceritakan kejadian tu kepada jiran dia yang datang melawat tu. Masa itulah jiran Kak Yati bagi satu pendapat. Apa kata kalau minta tolong pada seorang ustaz? Sebab daripada apa yang Kak Yati cerita ni, boleh jadi benda ni ada kaitan dengan benda-benda paranormal, dengan makhluk halus. Kak Yati pun terimalah nasihat daripada jiran dia ni. Kak Yati bincanglah dengan suami dia. Dipendekkan cerita, Kak Yati dan suami Kak Yati pergilah jumpa dengan ustaz yang jiran dia bagi tahu tu. Pergi jumpa ustaz tu, minta tolong lah. Minta tolong datang ke rumah. Tak lama lepas tu, ustaz tu datanglah ke rumah Kak Yati. Dia pergilah tengok keadaan anak Kak Yati ni.
Kak Yati perhati aja apa yang ustaz ni buat. Ustaz ni, dia pergi pegang tangan anak Kak Yati. Masa tu Kak Yati terkejut. Sebab anak Kak Yati ni seolah-olah dapat bercakap. Tapi perlahan lah, sangat perlahan. Ustaz tu dekatkan telinga dia pada mulut anak Kak Yati ni. Kak Yati terkejut sebab anak Kak Yati sepatutnya tak boleh nak bercakap. Lumpuh seluruh badan. Tapi masa tu, anak Kak Yati seolah-olah boleh bercakap. Lepas tu, ustaz ni bisikkan sesuatu. Dia baca satu ayat di telinga anak Kak Yati. Dan Kak Yati tengok mulut anak dia bergerak-gerak, seolah-olah ikut apa yang ustaz tu baca. Bila dah selesai ustaz ni bercakap dengan anak Kak Yati, dah selesai ajarkan anak Kak Yati ni baca satu ayat, ustaz tu mula bercakap pada Kak Yati dan suami Kak Yati. Ustaz ni cakap, ada sesuatu yang dah ikut anak Kak Yati ni sejak daripada hari tu lagi, hari kemalangan hari tu. Dalam kemalangan tu, ada seorang perempuan yang berbangsa Cina mati di tempat kejadian. Ustaz ni cakap, benda yang ikut anak Kak Yati ni sama macam mangsa kemalangan tu yang meninggal dunia tu. Jadi ada kemungkinan benda ni adalah koring kepada perempuan yang berbangsa Cina tu. Bila ustaz tu cakap macam tu, barulah Kak Yati teringat. Memang masuk akal apa yang ustaz ni cakap. Sebab masa Kak Yati jaga anak dia dekat ICU dulu, banyak kali Kak Yati ternampak seolah-olah ada seorang perempuan Cina duduk di hujung katil anak dia. Pernah sekali tu, Kak Yati dia nak masuk ke ICU. Tapi sebelum masuk tu, dia bercakap dulu dengan seorang jururawat ni. Masa dia bercakap dengan jururawat tu lah, dia nampak daripada jauh, di hujung katil anak dia, ada seorang perempuan berbangsa Cina duduk dekat atas katil tu. Mula-mula Kak Yati fikir mungkin orang waris pesakit lain yang tumpang duduk dekat situ. Jadi Kak Yati pun sambunglah bercakap dengan jururawat ni. Tapi bila dah selesai bercakap dengan jururawat tu, Kak Yati nak sambung balik perjalanan, nak sampai dekat anak dia, perempuan tu dah tak ada. Benda ni bukan sekali berlaku, banyak kali berlaku. Sebab anak Kak Yati duduk dekat ICU tu lama, selama 2 bulan. Adalah 4-5 kali Kak Yati pernah ternampak perempuan Cina tu. Tapi Kak Yati tak pernah jumpa, tak pernah dapat bercakap dengan perempuan tu. Sebab setiap kali Kak Yati cuba nak pergi dekat anak dia, perempuan tu akan hilang. Jadi dipendekkan cerita, ustaz ni tolonglah, bantulah keluarga Kak Yati. Dia bersihkanlah rumah tu daripada makhluk-makhluk halus ni. Lepas ustaz tu dah tolong, dah bersihkan rumah tu, alhamdulillah, dah tak ada lagi gangguan macam dulu. Itulah kisah yang diceritakan oleh Kak Yati. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Saliza untuk memudahkan cerita. Saliza ada 3 orang kawan baik, best friend. Diorang berempat ni suka travel, suka backpacking, bercuti sama-sama. Pengalaman diorang berempat ni backpacking memang dah banyak lah. Antara negara yang diorang pernah pergi adalah Indonesia, Australia, Korea dan India. Kisah yang akan saya ceritakan ni adalah pengalaman kali pertama Saliza dan 3 orang kawan dia pergi travel backpacking di negara India. Bila kita sebut travel secara backpacking, kita fahamlah semua benda bajet. Penginapan bajet, trip pun bajet, tak kisah. Asalkan boleh berjalan ke banyak tempat. Jadi pada kali pertama nak pergi ke India ni, Saliza dan kawan-kawan dia dah berpakat hotel mana nak pergi, nak menginap dekat mana, nak jalan-jalan dekat mana. Macam biasalah, diorang akan cari hotel yang murah. Sebelum diorang buat keputusan nak menginap di hotel mana, dah banyaklah diorang review hotel-hotel murah yang ada dekat bandar India tempat diorang nak pergi ni. Dalam banyak-banyak hotel tu, adalah satu hotel ni yang Liza dan kawan-kawan dia bersepakat, bersetuju nak pilih hotel tu. Jadi dipendekkan cerita, tibalah tarikh hari diorang nak berangkat. Diorang pun naiklah flight. Diorang tiba di airport bandar di India tu sekitar jam 2 petang, waktu tempatan. Masa tu diorang berempat dah siap-siap lah, tulis dekat atas kertas alamat hotel tempat diorang nak menginap. Bila dah sampai tu, dah ambil beg semua, diorang pun naiklah taksi. Bagilah dekat driver taksi tu alamat yang diorang dah tulis. Driver taksi tu adalah warga tempatan, orang India. Bila dia tengok kertas tu, dia pandang ke arah Saliza dan 3 orang kawan Saliza. Dia bercakap dalam bahasa Inggeris. "Cik semua ni pasti ke nak menginap dekat hotel ni?" Saliza dan kawan-kawan dia rasa pelik lah. Kenapa pula driver ni tanya macam tu? Saliza pun jawab, "Yelah, betul lah kami nak menginap dekat situ." "Kenapa cik?"
Driver taksi tu pun jawab, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa. Jom kita pergi. Sepanjang perjalanan daripada airport tu nak sampai ke hotel, driver taksi tu bersembang lah dengan Saliza dan kawan-kawan dia. Driver taksi ni tanya, pertama kali ke sampai dekat India ni? Saliza dan kawan-kawan dia pun jawab lah, yelah kami first time sampai kat sini. Lepas tu driver taksi ni pun bagi tahulah dekat mana tempat-tempat menarik yang Saliza dan kawan-kawan dia boleh pergi. Tak lama lepas tu, sampailah dia orang dekat hotel tu. Masa Saliza dan kawan-kawan dia turun daripada taksi, driver taksi ni dah turunkan beg semua. Sekali lagi driver taksi ni tanya Saliza dan kawan-kawan dia, cik semua ni pasti ke nak tinggal dekat sini? Sekali lagi Saliza dan kawan-kawan dia rasa pelik. Yelah, kami nak tinggal dekat hotel ni. Ada apa dengan hotel ni? Kenapa? Lepas tu driver tu cakap, tak ada apa-apalah, cuma saya nak pesan, kalau encik berempat nak bermalam di sini, kena berhati-hati. Saliza dan kawan-kawan dia berasa pelik dengan apa yang driver taksi ni cakap. Diorang mula berpandangan antara satu sama lain. Tapi tak kisahlah apa yang driver tu cakap. Saliza dan kawan-kawan dia mula berjalan masuk menuju ke arah lobi hotel. Bila dah sampai dekat kaunter lobi tu, diorang pun daftar masuk, ambil kunci semua. Diorang pun pergilah ke arah lift. Hotel ni adalah hotel bajet. Hotel bajet 7 tingkat. Saliza dan 3 orang kawan dia dapat bilik di tingkat 4. Jadi diorang pun pergilah dekat lift. Bila sebut hotel bajet ni, faham-faham lah. Hotel tu cuma ada satu lift. Jadi lamalah Saliza dan kawan-kawan dia tunggu lift sampai. Bila lift dah sampai, Saliza berempat naiklah lift menuju ke tingkat 4. Bila dah sampai dekat tingkat 4, pintu lift dah terbuka. Saliza dan kawan-kawan dia mula berasa seram sejuk. Sebab dia orang nampak suasana dekat tingkat 4 tu sangat suram. Ada lampu, tapi lampunya macam malam. Dia orang berempat pun mulalah berjalan. Berjalan di sepanjang koridor tu. Bilik yang Saliza berempat ni dapat adalah bilik hujung. Tingkat 4 bilik hujung. Di tingkat 4 tu memang ada banyak bilik di kiri kanan. Tapi suasananya macam suram. Lain macam suasana dekat situ. Bila dah sampai dekat bilik, Saliza pun bukalah pintu sambil bismillah, baca bismillah. Memang macam tu lah tabiat Saliza dan kawan-kawan dia. Setiap kali pergi dekat mana-mana hotel, tak kira lah di mana-mana negara sekalipun. Bila dah buka pintu bilik tu, nampaklah dekat dalam macam mana. Memang luas lah. Buka api semua. Diorang pun masuklah ke dalam. Dalam bilik tu cuma ada satu saja katil. Katil yang saiz besar. Tapi katil ni dia ada macam laci dekat bawah. Bila tarik laci tu, ada lagi katil dekat bahagian bawah. Bermakna tempat tu muat untuk 4 orang. Jadi pada masa tu, Saliza dan kawan-kawan dia ni berebut nak tidur dekat atas. Bila tiba waktu malam, Saliza dan 3 orang kawan dia ni lepak dalam bilik je, tak keluar. Diorang buat keputusan untuk rehat aja malam tu. Esok pagi barulah diorang nak keluar. Jadi pada malam tu, Saliza dan kawan-kawan dia cuma tengok TV aja dekat dalam bilik hotel tu. Diorang tengok TV, tukar-tukar channel sambil bersembang-sembang. Tak lama lepas tu, adalah 2 orang kawan Saliza yang mengadu lapar. Masa tu memang diorang dah bawa ada 4 biji Maggi Cup. Tapi masalahnya, dalam bilik hotel tu tak ada heater, tak ada air panas. Kalau nak air panas, diorang kena keluar pergi dekat koridor. Ada hot water dispenser, tempat untuk ambil air panas lah. Jadi 2 orang kawan Saliza ni keluarlah daripada bilik hotel tu bawa Maggi Cup. Pergilah dekat koridor cari hot water dispenser tu. Maknanya sekarang ni tinggal 2 orang dalam bilik hotel tu, Saliza dan seorang lagi kawan dia. Tak lama lepas tu, kawan Saliza yang ada dalam bilik ni nak minum air kopi katanya. Nak kopi panas. Jadi dia pun ambil lah cawan yang ada dalam bilik hotel tu dan dibawalah satu kopi segera. Dia pun keluar juga daripada bilik nak pergi cari mesin air panas tu lah. Jadi sekarang ni tinggallah Saliza seorang dalam bilik. Tak sampai 1 minit, Saliza duduk seorang-seorang dalam bilik tu. Dia dah mula rasa seram sejuk. Jadi Saliza ni dia pun nak keluar juga daripada bilik tu. Tak nak duduk seorang-seorang dalam bilik. Saliza pun cepat-cepat keluar daripada bilik. Baru 2 langkah Saliza keluar daripada bilik tu, barulah Saliza teringat, kunci. Baru Saliza teringat kunci bilik tertinggal dekat dalam. Jadi Saliza pun cepat-cepat pusing balik ke belakang, tahan pintu yang sedang nak tutup tu dengan kaki dia. Nasib baik sempat. Tapi bila Saliza dah tahan pintu tu guna kaki dia, Saliza perasan dekat dalam bilik tu tiba-tiba jadi gelap.
Saliza rasa pelik lah. Aik, siapa pula yang tutup lampu bilik ni? Sedangkan tadi masa Saliza keluar, lampu bilik tu memang tak tertutup. Saliza biarkan terbuka. Tapi tak apalah. Saliza pun buka pintu tu. Dia capailah kunci. Dalam keadaan bilik hotel yang gelap tu, Saliza nampak ada satu objek yang sedang tergantung daripada siling. Betul-betul dekat atas katil. Objek tu bergerak, berhayun kiri, kanan. Kiri, kanan. Mula-mula tak nampak jelas. Tapi, bila Saliza tengok betul-betul, Saliza terperanjat. Sebab, objek yang bergerak tu, berhayun kiri kanan tergantung daripada siling tu, adalah seorang perempuan yang memakai pakaian sari. Pakaian tradisional orang India. Perempuan yang pakai sari tu, tergantung daripada siling. Ada tali yang menjerut leher dia. Nampak macam perempuan tu bunuh diri. Saliza menjerit pada masa tu. Dia tarik kaki dia, pintu bilik hotel tu tertutup. Kawan-kawan Saliza ni nampak daripada jauh. Saliza menjerit depan bilik. Jadi diorang semua ni berlarilah menuju ke arah Saliza. Saliza pun ceritalah apa yang dia nampak tadi dalam gelap. Kawan-kawan Saliza ni terkejut. Tiga-tiga orang ni semuanya terkejut. Lepas tu, adalah seseorang kawan Saliza ni yang jenis berani sikit. Dia pun pergilah dekat pintu tu. Dia nak buka lah pintu. Tapi, belum sempat kawan Saliza ni nak pulas tombol pintu tu, tiba-tiba ada orang ketuk pintu tu daripada dalam. Bukan ketuk biasa. Ini macam ditendang pintu bilik tu berkali-kali. Bila dah jadi macam tu, apa lagi? Diorang terus berlari. Berlari sampailah dekat lift. Masa tu diorang berempat berpakat. Kita turun dekat bawah ni, kita cakap dengan orang yang jaga kaunter tu. Bila lift sampai, diorang berempat pun turunlah ke bawah. Dah sampai dekat bawah, diorang pun terus menuju ke arah lobi, ke arah kaunter. Tapi orang yang jaga kaunter tu tak ada dekat situ. Jadi Saliza dan kawan-kawan dia ni lepak dulu dekat lobi, tenangkan diri. Diorang bersembang lah, bersembang bercakap pasal benda tadi. Tak lama lepas tu, nampaklah seorang pekerja hotel ni pergi dekat kaunter. Saliza dan kawan-kawan dia pun terus pergi dekat pekerja tu. Dia mengadulah pasal perkara tadi. Dipendekkan cerita, diorang pun mintalah tukar bilik. Tak nak bilik hujung tu, nak bilik lain. Kalau ikut hati, memang nak keluar je daripada hotel tu. Tapi disebabkan duit kurang, diorang terpaksalah tinggal dekat hotel tu, cuma bilik yang lain. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan oleh Saliza ketika dia dan juga 3 orang kawan dia pertama kali travel backpacking di negara India. Untuk kisah ni, saya akan gunakan nama samaran Abang Man untuk memudahkan cerita. Abang Man ni, dia ada sebuah kedai gunting rambut, barbershop. Dah lama lah Abang Man buat bisnes ni. Dah berbelas tahun. Sepanjang bekerja sebagai seorang penggunting rambut ni, ada satu malam ni yang Abang Man tak dapat lupa. Perkara ni berlaku sekitar jam 9.30 malam. Macam mana Abang Man boleh ingat masa berlakunya perkara ni? Sebab masa tu Abang Man nak tutup kedai, nak tutup barbershop dia. Memang setiap malam pukul 9.30 malam, itulah waktu closing, waktu tutup kedai Abang Man. Sebab itulah Abang Man ingat waktu berlakunya perkara ni. Pada malam kejadian tu, tepat jam 9.30 malam, Abang Man mulalah bersiap-siap nak tutup kedai. Sedang Abang Man berkemas, tiba-tiba masuklah seorang perempuan muda bersama-sama dengan seorang nenek. Nampak memang dah sangat-sangat uzur lah nenek ni. Perempuan muda tu cakap, bang, boleh tak tolong saya? Tolong guntingkan rambut nenek saya ni. Pada mulanya, Abang Man macam keberatan lah nak potong rambut makcik ni. Yang pertama, sebab masa dah lewat, dah pukul 9.30 malam. Sepatutnya dah tutup lah. Dan sebab yang kedua, Abang Man tak pernah potong rambut perempuan. Sebab memang kedai tu hanya untuk lelaki saja. Tapi disebabkan Abang Man ni tengok makcik ni kesian, nenek perempuan yang tua ni kesian, jalan terketar-ketar, jalan perlahan-lahan, Abang Man jadi macam tak sampai hati lah nak tolak permintaan perempuan muda ni. Jadi Abang Man pun layankanlah kehendak perempuan muda ni. Abang Man pun bawalah nenek tua ni dan dudukkan atas kursi potong rambut tu. Bila nenek tua ni dah duduk atas kursi potong rambut tu, yang perempuan muda ni pula keluar daripada kedai barbershop tu. Dia lepak dekat depan. Abang Man boleh nampak lah. Dia tak pergi jauh pun. Dia pergi dekat depan pintu tu je. Dia bercakap telefon. Jadi Abang Man pun mulalah nak potong rambut perempuan tua ni, nenek tua ni. Tapi sebelum gunting rambut tu,
Abang Man ambil spray air. Dia spray dulu rambut nenek tua ni. Dia basahkan lah. Bila rambut nenek tu dah basah, Abang Man pun letak balik botol air, spray air tu dekat atas meja. Lepas tu Abang Man pun pergilah balik dekat belakang kerusi. Nak mula potong rambut lah. Gunting dah ada dekat tangan. Tapi belum sempat Abang Man nak potong rambut nenek ni, tiba-tiba nenek ni pusingkan kepala. Pusing sampai 180 darjah. Maknanya sekarang ni muka nenek tu betul-betul menghadap muka Abang Man. Padahal masa tu Abang Man berada di belakang, di belakang kerusi. Macam mana kepala nenek ni boleh terpusing sampai ke belakang macam tu? Abang Man terperanjat pada masa tu sampai terlepas gunting di tangan dia. Abang Man terus berlari keluar daripada barbershop tu. Dia panggil budak perempuan tadi. Adik, mai sini. Perempuan muda tu pun pergilah dekat Abang Man. Dia tanyalah, kenapa bang? Kenapa abang tak potong rambut nenek saya? Abang Man pun cakap, macam ni lah adik. Adik ambil nenek adik ni bawa balik ke rumah. Abang memang tak sanggup nak potong rambut dia. Lepas tu perempuan muda tu pergilah ambil nenek dia dekat dalam kedai gunting tu. Papah nenek dia berjalan perlahan-lahan tinggalkan kedai gunting tu. Itulah kisah pengalaman yang diceritakan Abang Man. Tapi yang peliknya, Abang Man kata sepanjang dia berniaga dia buka kedai gunting rambut dekat situ dah berbelas tahun, sekali tu je dia nampak perempuan muda tu bersama-sama dengan nenek tua tu. Memang malam tu je dia nampak. Lepas pada tu memang dia dah tak nampak dah. Tak pernah terserempak, tak pernah ternampak di mana-mana. Dua orang perempuan ni. Seorang perempuan muda, seorang nenek tua. Setakat itu saja video saya pada kali ini. Saya harap anda semua terhibur. Jika anda suka video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.